my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Kamaluzaman, memuka matrik 1212641. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan bab 1 tentang latar belakang kajian tentang tugasan kami. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sistem percukaian sebenarnya telah wujud sejak zaman sebelum kedatangan penjajah barat lagi, iaitu pada zaman kerajaan Melayu Melaka dan semasa pemerintahan kerajaan Johor Riau lagi. Hal ini menyebabkan sistem percukaian menjadi salah satu mekanisme untuk menjana kemakmuran ekonomi dalam sesebuah negara. Selain itu, dalam Islam juga, sesebuah kerajaan mempunyai hak untuk mengadakan dasar percukaian dalam memungut hasil kepada negara, asalkan dasar tersebut digubal menepati prinsip yang adil dan tidak membebankan individu. Seterusnya, saya akan menyatakan salah satu petikan hadis dari Nabi Muhammad SAW, iaitu bermaksud hadis Nabi SAW bermaksud sesungguhnya dalam harta seseorang terdapat tanggungjawab selebih daripada pembayaran zakat. Hal ini kita dapat mengetahui di mana sistem percukaian telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dikenali sebagai jizyah. Walau bagaimana sekalipun, mengikut pendapat Marginani, jika sumber pendapatan negara tidak mencukupi, negara perlu memungut cukai daripada rakyat untuk membiayai kepentingan semua. Seterusnya, antara persoalan kajian yang telah kami buat dan ingin berbincangkan dalam tugasan ini ialah yang pertama, pandangan falsafah timur terhadap sistem percukaian. Yang kedua, pandangan falsafah barat terhadap sistem percukaian. Akhir sekali, perbandingan falsafah timur dan barat terhadap sistem percukaian. Berikutnya, antara objektif kajian tugasan kami ialah perbandingan falsafah dalam sistem percukaian. Ini adalah untuk mengetahui perbezaan cara pengurusan dalam sistem percukaian ini di antara falsafah timur dan barat yang telah membawa maknanya tersendiri. Secara amnya, sistem percukaian merupakan satu kaedah yang diwujudkan bagi sesebuah negara itu menjana pendapatan dalam negara. Justru dengan itu, sistem cukai di sesebuah negara itu akan melambangkan kestabilan serta kewangan negara tersebut. Skop kajian bagi tugasan kami ialah tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia dan masyarakat setempat bagi mengkaji terhadap perbandingan falsafah antara timur dan barat pada sistem percukaian zaman sekarang. Laman seseorang, surat khabar, bahan ilmiah seperti buku, majalah dan kamus serta soal sidik mahasiswa dan mahasiswi dan masyarakat setempat menjadi rujukan untuk mencari maklumat tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafikri bin Jabili, nombor metrik 1213511, dan saya ingin menerangkan tentang sorotan literatur berkenaan sistem percukaian. Memandangkan kepentingan cukai dalam menjana hasil negara, kerajaan perlu memastikan pembayaran cukai, mematuhi kewajipan cukai mereka, memahami bagaimana dan untuk apa hasil cukai dibelanjakan adalah penting untuk meningkatkan patuhan cukai dalam kalangan pembayar cukai. Hasil kajian Muhammad Ali Roshdi, Mustafa dan Muhammad Asri 2007. Bagi pendapat Bushtan dan Meluri 2013 mendefinisikan percukaian literasi sebagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seseorang individu untuk menguruskan kebimbangan mengenai percukaian individu dengan betul. Individu yang biasa dengan kastam boleh menerima maklumat cukai dan menerangkan dalam sistem domestik dan asing. Seterusnya adalah sistem pencukaian dalam pandangan Islam. Dalam Islam, sebuah kerajaan mempunyai kuasa untuk mengamalkan dasar pencukaian bagi tujuan memungut pendapatan negara, asalkan polisi itu digubal mengikut prinsip keadilan dan tidak membebankan seorang itu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya harta seorang itu mempunyai tanggungjawab melebihi zakat. Menurut At-Tirmizi, jika sumber pendapatan negara tidak mencukupi, negeri mesti mengutip daripada rakyat untuk membayar kepentingan cukai, dan kadar cukai negeri mungkin naik atau turun bergantung kepada kemampuan rakyat. Seterusnya adalah sistem percukaian dalam pandangan barat. Berdasarkan prinsip Robin Hood, cukai ialah pembayaran yang dibuat kepada kerajaan oleh mereka yang mampu dan mempunyai lebihan pendapatan, yang kemudiannya dialihkan semula kepada golongan fakir dan miskin. Seterusnya adalah pendapat Lufakov, iaitu kadar cukai yang dikenakan mestilah tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi jika kerajaan ingin meningkatkan pendapatan negara melalui pencukaian. Jika kadarnya rendah, pendapatan negara pun mestilah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fayyad bin Zulkarnain. Nombor metrik saya 1212652. Saya akan terangkan tentang metodologi kajian. 3.1 reka bentuk kajian. Kajian tinjauan survei ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif yang dipungut melalui soal selidik. Data-data sampel yang diterima rawat ini kemudiannya dianalisis dan dipersembahkan dengan statistik perihalan dan signifikan. Keputusan ujian-ujian statistik seterusnya akan diberi kesimpulan terhadap ciri-ciri populasi yang dikaji. 3.2 responden kajian dan lokasi kajian. Sampel kajian ini terdiri daripada mahasiswa Melayu daripada peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Sains Islam Malaysia yang berkomunikasi dalam laman jaringan sosial dan atau mesej segera sekurang-kurangnya 10 jam seminggu.
Sampel awak telah diambil dengan bilangan responden lelaki dan perempuan yang masing-masing terdiri daripada 40 orang. 25 target responden kajian ini ialah mahasiswa Melayu yang berupaya berkomunikasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Disebabkan bahasa Arab, bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib dalam bangku sekolah, maka mahasiswa tempatan sepatutnya dapat berkomunikasi dalam kedua-dua bahasa ini. Akan tetapi, bukan semua mahasiswa Melayu berupaya berkomunikasi dalam bahasa Arab kerana sebahagian daripada mereka tidak biasa untuk bertutur dalam bahasa Arab sejak sekolah lagi atau dibesarkan dalam keluarga yang berbahasa Melayu. Ada juga bahasa Melayu hanya berupaya bertutur dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris tetapi tidak berupaya berkomunikasi secara bertulis dalam bahasa Arab dan Inggeris. Kerja persampilan kajian ini dilakukan di 4 laman media sosial iaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Media sosial dijadikan sebagai tempat persampalan disebabkan media sosial merupakan tempat pertembungan umum bagi mahasiswa di universiti. Dengan mengambil sampel di 4 laman media sosial, sampel kajian menjadi lebih menyeluruh. 3.3 Kaedah penganalisan data. Data yang dikumpulkan terdiri daripada soal selidik telah digunakan untuk menganalisis data ini. Penganalisan data melibatkan satu jenis iaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan adalah untuk menunjukkan markah minimum dan peratus digunakan untuk menjelaskan latar belakang responden soal selidik berkenaan dengan pengetahuan tentang sistem cukai dan pertanyaan. Nama saya Muhammad Aziz Zikri bin Muhammad Taufik dan nombor matrik saya 1212673. Saya akan meneruskan dengan bab 4 analisis dapatan kajian. Perbezaan antara sistem percukaian dalam Islam dan Barat. Okey, seramai 52.6% daripada responden bersetuju bahawa sistem percukaian Barat menggunakan konsep kapitalis di mana ia tidak membawa keadilan sosial kepada masyarakat, manakala sistem percukaian Islam membawa keadilan kepada masyarakat. Sistem percukaian Islam telah diwujudkan sejak zaman Umar Al-Khattab, manakala Barat dibuat oleh Blaise Pascal. Seramai 36.8% telah bersetuju dengan jawapan itu dan seramai 10.5% tidak pasti apa perbezaan ini. Slide yang seterusnya, fungsi sistem percukaian pada setiap negara. Seramai 73.7% bersetuju bahawa sistem percukaian ini adalah untuk menjadi pendapatan kepada negara dan 21.1% bersetuju bahawa menekan tingkat konsumsi pada barang tertentu dan baki daripada itu adalah tidak pasti. Dan seterusnya, contoh sistem percukaian. Terdapat beberapa contoh sistem percukaian, antaranya zakat mal, jizyah, kharaj dan ushur, regresif berkadar, progresif dan juga cukai secara tidak langsung dan cukai barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 89.5% daripada responden bersetuju bahawa zakat mal, jizyah, kharaj, ushur adalah contoh daripada sistem percukaian dan seramai 15.8% bersetuju bahawa regresif berkadar progresif adalah contoh sistem percukaian dan 26.3% bersetuju bahawa cukai secara tidak langsung dan cukai barangan dan perkhidmatan adalah contoh sistem percukaian. Dan seterusnya, persetujuan bahawa sistem percukaian dalam Islam adalah lebih baik daripada Barat. Kesemua para responden bersetuju bahawa sistem percukaian Islam adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Haikal bin Muhammad Johar, nombor matrik 1212667. Saya akan membuat kesimpulan bagi tajuk kajian kami, pandangan falsafah Islam dan Barat dalam sistem percukaian. Rumusan bagi kajian ini, terdapat banyak isu yang boleh diperhatikan dan difahami berkaitan dengan pandangan falsafah Islam, Timur dan Barat dalam sistem percukaian. Setiap satu daripada yang telah dibincangkan di atas boleh dibincangkan secara tersendiri menurut sesuatu isu itu dalam bentuk pembincangan yang mendalam. Sistem percukaian sebenar telah wujud sejak zaman sebelum kedatangan penjajah Barat lagi, iaitu di zaman Kerajaan Melayu Melaka dan semasa pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Sistem percukaian merupakan salah satu sumber negara yang telah diamalkan hampir seluruh negara di dunia hingga ke hari ini. Sesebuah kerajaan mempunyai kuasa untuk mengamalkan dasar percukaian bagi tujuan memungut pendapatan negara. Percukaian dalam Islam zaman Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai jizyah. Jika sumber pendapatan negara tidak mencukupi, negara perlu memungut cukai daripada rakyat untuk membiayai kepentingan umum. Menurut pandangan Barat, cukai adalah satu proses pengagihan semula kekayaan daripada golongan kaya kepada golongan miskin. Cukai ialah pembayaran yang dibuat kepada kerajaan oleh mereka yang mampu, yang kemudiannya diagihkan semula kepada golongan fakir dan miskin. Mengikut idea level curve, kadar cukai yang dikenakan mestilah tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi jika kerajaan ingin meningkatkan pendapatan negara melalui cukai. Implikasi yang boleh kita perolehi daripada pembincangan di atas ialah sistem percukaian Barat menggunakan konsep kapitalis di mana ia tidak membawa keadilan sosial kepada masyarakat, manakala sistem percukaian Islam membawa kepada keadilan kepada masyarakat. Seterusnya, fungsi sistem percukaian adalah untuk mendapatkan wang
bagi kepentingan sesebuah negara. Oleh itu, berdasarkan kajian ini, jelaslah bahawa sistem percukaian dalam Islam adalah lebih baik berbanding sistem percukaian barat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.